apabila Uni Amal lihat orang terbalikkan kereta yang benteng tu dipecah, apa reaksi Uni Amal pada masa tu? Saya sebenarnya apabila tragedi itu berlaku, kita rasa macam kesal lah. Sebab ini perkara ini berlaku dalam keadaan yang kita tidak sangka lah. Tapi alhamdulillah kita setakat ni dah kumpulkan beberapa bukti. Dewan Pemuda PAS dah mengumpulkan beberapa bukti untuk menyiasat lah punca sebenarnya berlaku insiden tersebut. Ada tak apa pelajaran daripada himpunan tarikan ini bagi Uni Amal? Kita merasakan bahawa kita gagal untuk mengesan apakah strategi yang dibuat oleh pihak kuasa untuk menimbulkan suasana demokrasi. Sehingga apabila dah berlaku, baru kita melihat perkara ini memang dirancang untuk berlaku begini. Dan itu gambaran dari pihak kita. Setelah apa yang berlaku tempoh hari dalam himpunan, adakah Tuan rasa lebih bersemangat, lebih apa mungkin untuk akan datang macam mana Tuan strategi? Saya rasa lebih bersemangat dan kita punya dan meyakinkan Uni Amal untuk lebih bersedia untuk apa yang akan berlaku di masa akan datang. Nah, tanya sikit tentang ini bukan tentang musik, tapi secara keseluruhan sebagai ketua Uni Amal, bukan pada hari itu, tapi sebagai ketua Uni Amal, apakah tugasan tugasan saya? Ya. Tugasan saya di luar sebenarnya. Saya kebiasaannya menghadiri beberapa program di peringkat negeri. Contohnya seperti yang disebut dari Jemori, khusus-khusus. Biasanya saya akan hadir untuk merasmikan dan untuk memberikan sokongan. Itu yang saya lakukan boleh katakan hampir setiap minggu. So lebih kepada memberi training. Bukan saya training, saya hadir bersama untuk memberikan sokongan dan merasmikan program. Yang bagi training, kita ada satu unit yang tenaga pengajar. Yang kebanyakan daripada guru-guru dan juga bekas-bekas tentera yang ambil sedikit kemahiran. Selain daripada itu, pasal sebagai head, ada tak duty-duty yang lain? Pasal kalau merasmikan saja dah macam YB saja kan. So ada tak secara spesifik tugasan yang diberi untuk memantapkan Uni Amal dan sebagainya? Saya rasa itu saja lah. Saya bagi motivasi sebagai itulah yang lebih kepada itu lah. Dan saya bukan pemegang portfolio Uni Amal saja. Di peringkat Negeri Melaka pun saya sebagai pengarah pilihan raya Pemuda Melaka. Jadi saya kena bagikan masa saya. Untuk saya hadir dalam program Uni Amal ni, saya peruntukkan 3 hari lah dalam seminggu. Kenapa lebih berminat pilih Uni Amal tak Uni lain dalam PAS? Saya tak berani nak jawab. Sebab apa, saya rasa ada satu berkaitan dengan kita punya nak kata jiwa kita lah. Kenapa artis dia menyanyi, kenapa dia minat muzik ni kan, jadi begitulah. Dia lebih kepada itu. Dalam baca seperti apa yang berlaku baru ini, Cik Wali terima ancaman guru kan? Okey, setelah terima tu apa perasaan sebenarnya Cik Wali? Saya lebih bersemangat lah. Sebab saya ancaman ni, saya daripada awal lagi penglibatan saya dalam PAS ni, untuk saya cebur dalam bidang ni memang menghadapi tentangan daripada pihak keluarga lah, adik-beradik saya. Walaupun mereka menyokong, tapi mereka tidak menceburkan diri dalam politik seperti saya. Memang dia tak setuju saya dibimbangi berlaku perkara ini lah. Tapi alhamdulillah lah, atas insiden berlaku ini, keluarga saya memberi support yang baik. Dan saya tak rasa saya terancam. Saya dah pesan dengan keluarga saya, isteri saya,
Ini adalah satu cabaran yang perlu kita terima dalam apa keadaan. Kalau nak mati pun, bila masa kita mati, lebih mulia kita mati dalam keadaan yang kita ingin mempertahankan kebenaran lah, daripada kita mati sia-sia. Sebenarnya seorang ayah tak ada rasa risau anak-anak. Dia waktu risau ni semua orang risau, tapi kita kena buangkan fikiran tu lah. Kita kena dalam keadaan yang seperti biasa. Anak tahu tak ayah terima bela? Setakat ni anak saya 4 orang dah tahu, dan tak perlu saya untuk menceritakan kepada mereka. Tak salah dia kata kenapa? Ini nampak macam SD. Lima dah. Saya umbai. Saya nak tanya juga lah. Tentang sekarang ni, bila PAS ataupun PI buat satu drama, selalu ada provokasi daripada pihak selah. Jadi apa tindakan yang akan datang ni kata pula? Sebenarnya untuk menangani masalah di tempat ceramah ni, kita mendapat arahan daripada pimpinan. Setakat ni di Melaka, unit aman tidak ditugaskan untuk bertugas sebagai ketua keselamatan. Kita lebih kepada khidmat untuk parking dan juga lalu lintas ataupun menjihad, itu saja di Melaka. Dia tak sama dengan tempat lain. Di tempat lain ada satu unit yang untuk keselamatan, ada untuk parking dan sebagainya banyak. Sebab Melaka ni kita tidak mempunyai ahli yang ramai, jadi kita cuba hadkan. Kerana PAS sendiri ada satu pasukan keselamatan yang ada dalam program-program tersebut. Biasanya dalam struktur PAS ni, bila nak deploy, siapa yang bagi arahan? Presiden ke atau ada individu yang spesifik? Okey, untuk peringkat pusat, memang biasanya keputusan itu dalam mesyuarat. Biasanya akan dilantik seorang untuk mengetuai mesyuarat tersebut daripada ahli majlis lah. Yes. So kalau planning, distribution, tengok peta nak distribute semua yang dibuat oleh adalah pimpinan pusat. Dari segi uniform dan pakaian rasmi anggota yang amal tu boleh tak mengatakan saya bagi kejelasan sikit. Maksudnya pakaian itu selalu yang saya nampak macam t-shirt kan. So macam Okey, kita ada 5 jenis pakaian yang rasmi lah kan. Pakaian nombor 1 ni pakaian istiadat. Ini biasanya dan kita tak keluarkan lagi. Pakaian nombor 2 ni iaitu pakaian berjaket untuk pimpinan yang bagian pusat dan negeri. Okey, yang ketiga pakaian nombor 3 tu untuk semua ahli. Uniform juga yang pakai seperti dia pakai kemeja dan seluar masuk dalam. Itu pakaian untuk semua ahli. Dan yang keempat untuk t-shirt tangan panjang untuk tugasan kita waktu buat kerja-kerja yang di luar. Kita turun padang, kita buat kerja penyelamat, kerja-kerja membantu untuk masa banjir, masa untuk bumi dan sebagainya, ataupun runtuhan tanah. Dan satu lagi, t-shirt pendek ni adalah pakaian dalam, bukan seperti ini, tapi yang tidak berkola, adalah pakaian untuk dalam dan pakaian secara yang untuk kita ke mana-mana, tidak rasmi. Dan ada pakaian yang khusus iaitu untuk mereka-mereka yang mendapat latihan, contohnya training untuk JPA dan untuk menyelamat dan sebagainya, ada satu pakaian yang khusus sesuai dengan keadaan. segi usia macam mana? Ada tak had umur tertentu? Okey, usia seperti yang saya sebut tadi, unit amal ada 3 kategori. Yang pertama ni usia dia 18 tahun ke atas tanpa limit. Yang kedua 13 hingga 17 tahun yang kita letakkan sebagai platform brigade amal, pelajar sekolah menengah. Yang di bawah daripada 12 tahun iaitu 7 hingga 12 tahun kadet amal. Ini kita train daripada anak-anak ni. Kebanyakan anak-anak ahli ataupun mereka-mereka yang bersekolah di sekolah punya kita. Kalau yang luar boleh juga? Boleh juga.
PAS nak dapat info spesifik sikit. Pada hari bersih itu, dari keluar dari rumah sampai balik, boleh tak ceritakan macam mana you sampai kat KL, macam mana you buat persiapan, mana you pergi, mana you bergerak? Itu rahsia kan. Tapi saya hadir awal lah pada hari Khamis malam Jumaat. Saya sampai KL pun lebih kurang subuh hari Jumaat. Naik bas. Kita tak perlu bagi tahu lah. Ada apa ya? Baik. Tak ada, saya datang naik kereta lah. Sebab kita anggap program ni program kita bukan untuk kita menuntut benda-benda yang tidak bersabak kan, berat lagi. Kita pergi dan saya maklum dengan kawan-kawan kalau datang bawa bersama keluarga lagi bagus dalam program ni supaya kita dapat keluarga kita dapat menjiwai apakah tugasan kita. So setibanya di KL apa yang kau lakukan? Pertama bila sampai di KL kita menghadapi sedikit masalah lah tentang penginapan berserta petugas yang ramai kan. Tapi alhamdulillah kita berjaya sebab masjid-masjid dan surau-surau ni memang dah kena kunci. Tapi alhamdulillah ada orang sponsor untuk bilik hotel begini, jadi kita dapat selesaikan. Dan tugasan kita ni alhamdulillah mendapat support daripada pelbagai, bukan sahaja daripada PAS, daripada parti lain, daripada Pakatan Rakyat, PAP